Okey, Assalamualaikum semua. Salam satu Malaysia, Singapura, Indonesia dan juga Brunei. Dan berhampiran lah. Okey, ni adalah video keempat, chapter 4. So kita akan ajar apa? So korang kena tengoklah chapter 4 ni sampai habis. Sangat rugi kalau tak tengok kali ini. Sebab kalau korang dah tengok chapter 1 sampai chapter 3, kalau korang dah apply dalam chart dan korang profit, so memang sangat bagus lah untuk korang tengok chapter 4 ni, sebab dia yang akan relate dengan setiap teknik yang kita ajar tu. Especially chapter 3 yang ni lah. Chapter 3 ni adalah chapter yang paling utama, yang saya sendiri pegang chapter ni dah lama dah. So sangat rugilah korang-korang tak belajar ni betul-betul. Tu yang penting lah. Saya sangat tekankan teknik ni. Ni saya boleh katakan killer teknik. Maksudnya sangat powerful lah. Teknik power. Contohnya sikit power. So maksudnya saya tekankan teknik ni. Even student-student saya pun saya suruh fokus teknik ni kena utamakan dulu berbanding dengan teknik-teknik yang lain saya ajar. Sebab saya ada dalam dekat 7 teknik advance. 7 ke 6. Macam tu lah lebih kurang. Banyaklah. 7 ke 8. Terlalu banyak sebab saya dah susun satu persatu dalam grup private saya untuk student saya. Okay, apa pun saya nak start baca dulu komen daripada feedback chapter 3 ni sebelum kita start chapter 4. So kalau boleh minta korang sabarlah, tapi make sure korang tengok sampai habis supaya korang tak tercicir apa yang saya cakap ni. Kadang-kadang penting tapi korang terlepas sebab korang skip. So sayang lah. First kali apa-apa pun kalau yang tak tahu nak join link kat mana, tekan je link kat sini. Saya dah tulis dah kat sini link channel Telegram Gold. Ni channel open lah. Dulu saya rajin bagi signal, sekarang saya tak apa-apa nak free nak bagi signal. Sebab student pun saya dah ramai student nak kena jaga. So harap faham lah. Tapi saya akan bagilah signal bila saya dah free. Mungkin saya akan suruh someone yang handle group ni. Itu kita akan tengoklah nanti next year punya planning kan. Okay, ni antara feedback lah. So Alhamdulillah ilmu dicari. Akhir saya jumpa cikgu. Alhamdulillah cikgu banyak. Waktu orang susah seperti saya. So sejuklah hati saya dengan kan. Ilmu cikgu banyak ajar. Banyak berguna pada saya menambah pendapatan. Saya doa cikgu murah rezeki. So korang boleh bacalah semua ni. So saya baca je semua ni. Cuma saya kadang tak sempat lah nak reply. Sebab ramai kan komen. Kalau kita check balik ada 388. So terlalu ramai komen. Tapi mostly banyaklah feedback positif. Dan tekan loceng. Kalau boleh korang yang tengah tengok ni pun tak tekan loceng tu, tekanlah loceng sekarang supaya korang tak terlepas lah video-video akan datang. Terima kasih Sifu, baru saya faham apa maksud SNR. So rupanya saya tahu, rupanya ramai tak faham lagi SNR ni apa. Tapi bukan SNR biasa saya ajar SNR yang luar biasa, momentum lah. So kalau ada jumpa kat mana-mana tu saya rasa tak ada kot, sebab nama yang RM, register momentum, support momentum dan sebagainya semua saya yang letak sendiri nama tu semua. Cuma chapter 1 sampai chapter 2 tu itu adalah set teknik yang paling basic lah. Itu bukan advance. Chapter 3 tu sahaja advance. Satu je lah advance saya ajar. Mungkin yang chapter 4 ni bukan mungkin lah, memang saya akan ajar advance juga. Advance yang kedua lah saya ajar. Tapi saya tak boleh lah nak share semua advance sebab tak adil lah untuk student-student saya, sebab dia orang bayar kat saya untuk belajar kan. Tapi murah je, walaupun murah pun ilmu tu sangat berguna. Sehari pun dah boleh cover dah profit orang. Itu je lah. Sebab tu just yuran komitmen. Sebab saya bagi dia orang video tersusun semua, ada boleh klik link apa semua. So itu kira macam fees lah untuk orang sekali je pun. Okay, so kita baca dulu. Ni kita sembang-sembang dulu lah awal-awal ni. Kejap je, tak lama pun. Ni ilmu mahal, Alhamdulillah faham, betul-betul advance. Ni first time belajar advance. First time. Maksudnya kita boleh nampak, boleh tahu lah yang rupa-rupanya advance saya ajar ni benda yang baru yang orang tak tahu kan. Ni teknik FA founder ni saya tak tahu siapa, tak kenal. Okay, Assalamualaikum cikgu, ilmu yang mantap. Rugilah siapa belum tengok YouTube. So rugilah siapa tak tengok. Tengok dia grow daripada berapa? 42 sampai 95. So sangat berbaloi lah. Free je ilmu saya bagi, tapi dia dapat guna ilmu ni dengan manfaat. So sangat, saya pun suka lah tengok. Saya sejuk hati lah tengok. Alhamdulillah janji profit ABC. Asal biru close. Tu maksud dia ABC ni. Terima kasih tuan kerana sudi kongsi. Itu saya sama-sama, semua sama-sama.
Okay. Bagi link kat dalam description. 2 tahun belajar forex, hari ni baru jumpa teknik paling mudah. So sayanglah dah bazir masa 2 tahun dah. Kan best kalau jumpa awal-awal. Tapi saya pun silap lah sebab saya tak share 2 tahun lepas. Tapi tak apa, hari ni masih tak terlambat untuk korang belajar. Saya pun tak terlambat lah untuk kongsi. Okay Cara penyampaian sangat jelas. Okay lah tu. Okay, apa lagi? Kita baca dulu. Okay, jap. Kita nak baca yang best-best sikit lah. Ni lagi lah. 20 tahun tengok chart. Ni kali pertama saya tengok teknik simple dan efektif. 20 tahun tu terlalu lama. So nak kata, uish, terlalu lama 20 tahun ni. Saya pun tak trade selama 20 tahun. Baru berapa tahun. Okay. Ada Telegram hanya. Ni banyak. Memang sekarang banyak share feedback student. Okay. Mohon share lagi video teknik simple macam ni lagi cikgu. Okay, ni nak share lah ni. So korang jangan lupa subscribe nak tengok. Lepas ni bolehlah korang profit kan. Tak payah join kelas saya pun korang boleh profit dah. So lagi bagus lah. Okay, kita baca dulu. Alhamdulillah teknik kongsi sangat membantu. So mostly banyak feedback positif lah. Saya suka lah baca. Nak like semua, saya dah like lah ni. Serius, betul. Video minggu lepas sharp gila entry. So baguslah. Tu korang yang trade, korang sendiri yang nampak. Sebab saya, kalau saya nak share signal je, nanti korang nampak sangat korang akan bergantung kepada signal. So better saya ajar satu teknik yang korang sendiri boleh trade tanpa bantuan orang lain. Itu lagi recommended lah bagi saya. So korang nak survive dalam trade, make sure korang ada ilmu lah benda tu. So kalau korang tak ada ilmu, macam mana korang nak survive? Takkan nak bergantung harap dekat orang je. So, kalau orang tu dah tak ada, siapa lagi korang nak bergantung? Betul tak? Sebab itulah ilmu tu penting, boleh pakai sampai mati. Sampai bila-bila lah. Kasar pula mati tu kan. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih atas video cikgu. Bila saya guna teknik cikgu, alhamdulillah saya dapat profit. Semoga Allah memudahkan urusan cikgu dan limpahkan rezeki. Nak join macam mana? Tekan je link tu. Tu dah banyak kali lah tekan link. Chapter 1 katam, 2 katam, 3 pening. Pening tu saya mungkin rasa dia ni newbie kot. Mungkin kena banyakkan sikit lah faham. Kalau nak lagi jelas, kena join lah kelas saya. Sebab kita explain dalam ni pun tak semuanya kita cakap. Walaupun saya ajar semua, tapi dia ada something yang saya tak ajar. Bukan saya tak nak ajar, sebab benda tu saya banyak ajar dalam kelas yang berbayar pun ya untuk student-student saya. So dia orang akan faham lah lagi jelas dengan lagi mendalam. Sebab dia setiap harga tu dia ada pergerakan dia, maksud pergerakan dia macam mana nak pakai entry kat mana apa semua. Tu kena tahu jugalah. Banyak cikgu saya dah guna teknik yang cikgu ajar ni sangat puas hati. Teknik momentum, halalkan ilmu, halal yang risau. Sebab tu saya bagi free, sebab halal lah. So tapi janganlah claim video yang saya ni korang download pasal korang share kat YouTube lain, tiba-tiba claim video korang. Tak boleh lah macam tu. Kredit lah saya, tak apa, tak ada masalah. Itu je, cuma janganlah share tapi claim video sendiri, tu tak boleh lah. Tu nampak sangat ambil hasil kerja orang. Tak baiklah macam tu kan. Sebab saya nak tolong orang, tiba korang ambil hasil kerja orang lain. So tak baiklah macam tu. Teknik gila power. Banyak tempat saya belajar SNR ke F1 yang berbayar. Inilah teknik simple. Teknik simple. So korang boleh baca lah. Dan paling mustahak adalah power. Kalau orang yang tengok video ni dan tak pelajari memang rugilah. So sangat betul dia cakap tu. Saya sendiri akui benda ni. Memang betul. Rugilah kalau tak belajar. Salam cikgu, tolonglah saya cikgu, tak boleh nak confuse banyak. Tak faham. Tolong cikgu, saya orang susah. Oh ni susah tak tahu. Kena usaha sendiri. Kalau nak bantuan tu kena usahalah. Sebab semua orang susah, tak semua orang senang. So nak senang tu korang kena senangkan diri korang. Macam nak senangkan diri korang? Ubahlah diri korang keluar dari zon kesenangan tu, kesusahan tu untuk jadi senang. Mungkin kita dah biasa selesa. So kita kena keluar lah daripada selesa tu. Okay, kita baca lagi. Okay, ni kita cepat-cepatkan dan kita akan masuk chapter 4. Okay. Cikgu tinggal kat mana? Saya nak sangat jumpa depan-depan. Saya pun tak jumpa orang sangat. Sebab apa? Bahaya lah jumpa orang kan. Isu pula kan. Kalau boleh lagi ramai lagi tak kenal orang lagi bagus lah. Tak adalah isu dendam ke, dengki ke, betul tak?
So lagi kurang kita kenal orang tu lagi bagus lah bagi saya. Bukan sombong, mungkin orang yang terdekat je lah saya okey kenal kan. Macam tu lah. Mungkin akan datang kalau saya nak berkenal, okey je, tak ada masalah. Tengoklah nanti. Sebab saya suka lagi silent daripada nak menunjuk ke apa. Dah tengok 3 video cara cikgu mudah dan straightforward. Macam mana cikgu dapat skill ni pun tak tahulah, genius. Dia jawapan dia bagi saya lah. Kenapa orang tanya cikgu dapat skill ni dekat mana? Punca dia saya dapat skill ni, kalau korang nak tahulah punca dia, sebab saya suka ajar orang. Itulah punca dia, tak ada jawapan lain. Ajar orang tu biar ikhlas lah. Ni ikhlas. So bila korang ajar orang ikhlas, korang ajar pun ajar semua orang, ajar semua benda habis daripada A sampai Z. Contohlah kalau korang ajar pasal candlestick, so korang kenalah ajar sampai A sampai Z khas untuk candlestick saja sampai habis, sampai orang tu faham betul-betul. Barulah korang silap bila korang akan nampak candlestick tu lain daripada lain. Maksudnya korang belajar, korang dah faham candlestick tu apa, tiba-tiba korang belajar benda lain. Maksudnya korang belajar benda barulah daripada candlestick tu. Maksudnya apa yang saya cakap ni, bila saya ajar orang, saya semakin pandai. Macam itulah, bila kita makin pandai, saya ajar lagi orang, tu saya lagi pandai. Bila kita pandai trik, maksudnya orang tu akan pandai trik jugalah orang yang kita ajar tu. Itulah reason dia. Nak kata pandai daripada lahir memang taklah, memang kita belajar juga sama. Semua kena belajar daripada awal. Itulah. So kena tengoklah video saya daripada awal sampai habis. Tak tengok rugilah. Sebab saya cakap ni kena ada input lah. Saya cakap memang akan ada input. Tak ada cakap kosong-kosong lah. Mungkin saya baca ni je lah yang kosong-kosong sikit. Baca feedback je kan. Salam cikgu, Masya Allah hebat sungguh, teknik simple ni. Memang tak sangka semudah itu meletup. Macam mana nak join kelas? Join kelas, kena join dulu lah yang public channel. Saya kat link saya tu. Nanti saya bagi. Saya memang akan bagi dekat setiap description. Itu free punya yang channel. Singgah-singgah lah orang kata kan. Jenguk-jenguk punya channel. Okay. Favorite teknik saya engulfing. Tu engulfing yang saya ajar tu pun engulfing basic je tu. Bukan je engulfing yang advance. Sebab advance punya ada lagi. So banyak lah sebenarnya daripada chapter 1 trendline yang saya ajar tu. Tu memang trendline lah basicnya. Saya tak ajar advance. Tapi chapter tu engulfing tu engulfing basic. Itu baru 50% dia punya menjadi dia. Tapi saya ada ajar advance punya engulfing. Maksudnya dia punya pergi dia adalah 90%. Itu engulfing yang saya sebut dalam saya punya kelas ataupun saya punya student, saya sebut sebagai engulfing solid. Itu saya punya nama lah. Tapi kat dalam private je lah saya ajar. Yang tu tak boleh lah ajar open kan. Tu minta maaf lah. Sebab ada je yang saya boleh ajar, ada yang saya tak boleh ajar. Walaupun simple kan. Kita tengoklah yang mana saya boleh ajar, saya ajar. Asalkan korang boleh buat profit. Asal boleh buat profit, pakai je teknik apa yang ada. So kalau boleh janganlah tamak sangat kan. Nak semua teknik apa semua. Kita kena syukur lah apa yang ada. Dah berbaloi kan. Untung kalau dapat join kelas advance, memang untung. Siapa yang dah join je yang tahu. Sebab ada ramai yang join daripada 2000 USD jadi berapa? 80,000 USD. Ada yang jual kereta jual kereta dapatlah RM12,000 kan. Dia grow sampai RM12,000 sama kan 3.5k USD dia bagi tahu saya, dan dia grow sampai 80k USD. 60k USD. So macam saya sukalah baca, sejuklah hati kan, sebab saya bantu orang. Jadi saya share feedback tu. Tu kena tengok feedback tu. Korang kena tengok juga sebelum kita masuk topik kita. Okay, cukup lah kot. Ni je lah sebab banyak pula sembang kan. Nanti sembang kosong banyak pula makan masa. Okay, so kita sambung teknik kita. Cukuplah kepada feedback ni. So kalau korang nak baca, bacalah feedback bawah ni. Sebagai semangat korang untuk korang, mana dah tahu korang akan jadi student saya. So korang baca dulu feedback ni. Okay. Tak sangka rupanya mudah guna teknik forex advance. Ni memang betul-betul advance lah. Bukan clickbait tu nya, bukan tipu-tipu nak suruh korang klik-klik je saya punya link tak ada. Memang saya ajar betul. So chapter 4, jom kita belajar chapter 4 pula. Okay, alright.
Okay, so ni chapter 4 kita akan start ajar favorite setup saya. Ni setup yang sangat favorite. Okay, so setup yang favorite ni kalau korang kenal, saya rasa semua orang tahu ni apa. So ini adalah HNS, head and shoulder. Head and shoulder mestilah orang tahu kan. Kalau orang tak tahu tu mungkin dia newbie. So head and shoulder ni maksudnya dia kepala dan bahu. Bahasa Inggerisnya head and shoulder lah. Head kepala, and dan shoulder bahu. Kepala dan bahu lah. Bukan shampoo jangan salah pula. Ada orang fikir head and shoulder sejak bila masuk dalam forex ni orang fikir dalam kepala dia shampoo. So salah lah, bukan yang tu. So ni istilah forex orang letak nama head and shoulder lah sebab pattern dia bentuk macam kepala dan bahu. So tanpa buang masa kita ajar apa itu head and shoulder. Okay, head and shoulder ni andai kata kalau kita nak sell, okay, sell kalau lah dalam basic, mana-mana basic sekalipun kita akan ajar sell at high, betul tak? Sell dekat tinggi. High tu apa? High ni maksud dia kalau dia uptrend, mana satu high, mana satu low. High adalah atas ni lah, high, semua ni high. Okay, so kena tahulah high dekat mana. High adalah dekat atas atau lain kata kita panggil bucu atas. Ataupun lain bahasa kita panggil bucu atas ni adalah bentuk apa? Bentuk A. A terbalik. A terbalik. A biasalah. A terbalik pula. V terbalik. V bawah. V terbalik. Tapi bentuk A lah. So ni high. So sell dekat high. Sebab apa kita sell dekat high? Sebab kita jual dengan harga yang mahal. Kenapa kita nak jual dengan harga yang murah? Kita jual dengan harga yang mahal untuk kita untung. Kalau kita jual dengan harga yang murah, kalau kita jual dekat low, bawah ni low, semuanya bucu bawah ni adalah low. Kalau kita jual dengan harga yang murah, kita macam mana kita nak untung kan? Kalau dia naik, kita dah makin merah, floating. Sebab kita jual kat sini, harga boleh turun ke bawah. So that's why kita profit. Itu contoh lah briefing, basic-basicnya. Okay, so pattern dia kalau sell at high, maksud dia bucu yang bermula adalah high. Bucu high lah, high. Bucu A ni. Lepas buat high, dia buat low. Lepas buat low, dia buat higher high. Lepas buat higher high, dia buat lower low. Ingat tu je, tak susah pun. Saya tekankan kepada 4 benda je. High, low, higher high, lower low. So 4 benda, susah ke nak hafal 4 benda ni? Tak kan, senang. So 4 benda bermula dengan high kalau nak sell. So bila ada 4 benda, dah cukup 4 perkara ni, baru kita akan sell dekat mana tadi? Sell dekat high. So sinilah high, kita akan marking untuk kita sell. Sinilah zone kita sell. Atas ni entry sell. Okay tahu sini. Entry sell dekat situ. Jadi kita ajar dalam chat macam mana nak marking zone untuk sell yang paling sharp lah. So cara tu korang kena tahu juga. Sebab ada orang tahu tapi dia tak tahu macam mana nak pakai setup ni. Dia tahu HNS tu apa, dia tahu pattern tu apa, tapi dia tak tahu macam mana nak pakai yang paling tepat. Tu saya akan betulkan lah daripada situ supaya korang tak silap. Student saya dia dah tahu dah. Mungkin korang yang bukan student saya, korang tak tahu. So saya akan bagi tahu korang untuk chapter 4 ni punya video lah. So korang rugi lah korang tak tengok sampai habis. Serius rugi. Korang jangan skip dah, tengok je sampai habis, layan je sampai habis. So entry korang dekat sini. Itu pattern dia lah. Kalau saya akan recommend kat time frame H4 lah. Sebab saya suka time frame besar H4. Time frame kecil tak ada masalah, boleh je. Tapi janganlah time frame M1. M1, M5. Kita ambil lah time frame okey sikit. Paling kecil boleh terima M30. Okey lah M30 sampai H4. Tu okey lah, boleh lah terima. Kena M15 boleh, tak ada masalah juga. Scalping ke apa ke. Depend lah dekat korang. Korang boleh bahagikan time frame ni untuk scalping ke, untuk intraday, untuk H4 swing ke. Macam H4 boleh swing, H4 juga boleh intraday, H4 pun boleh scalping, semua boleh. Kan senang pakai H4.
Kalau daily, ya daily besar zone dia. So korang sakit sikit lah pakai daily ni. Tapi saya pakai H4 ni lagi satu reason dia adalah solid setup. Dia adalah time frame yang solid. Sebab apa solid? Jadi lah saya ajar. Kita ajar setup ni dulu. Okay. So kalau kita buy, macam tadi sell dekat high. Buy dekat low. Sebab kita beli dengan harga yang murah. Takkan beli dengan harga yang mahal kan. Korang beli barang mesti korang nak beli dengan harga yang murah. So sama je konsep dalam forex ni. So bila beli dengan harga yang murah, bermula dengan low. Bawah lah low. Lepas tu dia buat high. Lepas tu dia buat lower low. Lepas tu dia buat apa? High high. Sebab kita nak berapa benda? 4 perkara saja, 4 benda je. Cukup. Dia buat low, dia buat high, dia buat lower low, dia buat high high. Cukup 4 perkara ni korang akan anti dekat mana? Dekat high ke dekat low? Mestilah dekat low sebab kita cakap dekat mana kita buy. Buy dekat low. So remember buy kita dekat low. Terus buy dekat low. Apa-apa pun benda yang paling saya tekankan adalah first thing nak cari benda ni, nak cari 4 perkara tu dulu, buka line chart dulu. Jangan buka candlestick. Buka candlestick. Korang saya jamin 100% korang pening. Korang tak akan nampak pattern ni semua. Itulah kesilapan biasa orang buat kalau pakai HNS ni. Ni saya betulkan benda yang korang biasa tersilap lah. Kalau yang dah pandai pakai tu bagus lah. Itu saya puji lah. Tapi saya ajar ni based on orang yang tak tahu saja. So kalau korang dah tahu, tak perlu tengok pun tak apa. Sebab kita sharing untuk orang yang nak belajar. Okay. So make sure line chart dulu. Tapi marking korang based on candlestick. Itu yang penting. Baru kita pakai candlestick ni. Okay, kita ajar yang tadi ratio tu. Kenapa saya pakai time frame besar? Okay. Kenapa saya pakai time frame H4? Kenapa tak pakai M15? Kenapa saya tak suka pakai time frame kecil? Kenapa saya suka pakai time frame besar? Sebab saya ajar student saya teknik ratio. Ni teknik biasa lah. Kalau korang pakai sendiri boleh. Korang sendiri belajar pun tahu benda ni. So macam contohlah, saya bagi simple je. Kalau daily D1 lah dengan H4. H4 ni ada 4 jam, betul tak? Dalam sehari ada berapa jam? Anggaran 24 jam, betul tak? Tapi kalau dalam trade 23 jam lah, lebih kurang macam tu. So inilah dia punya antara range dia. So kita ambil lah 24 jam. So kalau ratio ni 1 ratio 6/4, 6 lah kan. So daily ni dia punya strong dia, kuat dia ada 6 kali ganda daripada H4. So 6 kali ganda lah kekuatan daily ni daripada H4. So kalau H4 dengan H1, siapa lagi kuat? H1 ada 4 jam. H1 pula. H4 ada 4 jam. H1 ada 1 jam. So mestilah 4 jam lagi kuat. Bukan setakat kuat, dia 4 kali ganda kuat daripada 1 jam. Betul tak? Ratio dia 4 kali ganda. Darab 4, betul tak? 1 darab 4 baru dapat 4. 4 kali ganda kuat. Kalau H1 dengan M30, anggaran dia ratio 1 ratio 2. Sejam, terbalik 2 kat sini. 1 kiri ni. Sebab ni sama dengan 60 minit. M60 lah, lebih kurang minit ke 60. So dia ada 2 kali ganda. So H1 dia 2 kali ganda lagi kuat daripada M30. Inilah teknik ratio orang kata. Sebab tu saya cakap kalau nak pakai time frame paling samad, biarlah time frame besar lagi solid setup. Berbanding time frame kecil. Boleh time frame kecil, tak ada masalah. Tapi make sure time frame kecil tu berada dekat time frame besar punya setup. Macam tu lah maksudnya. So maksudnya time frame kecil ni dia menyokong setup time frame besar lagi bagus. Contoh time frame besar, contohlah H4 ni kata buy. So time frame kecil make sure lah cari setup buy juga. Sebab daripada time frame kecil lah menyokong time frame besar. Itulah maksud dia. Jangan cari sell lawan arah. Itu tak recommended lah. Boleh tapi make sure scalping lah selamat. Depends lah daripada segi korang baca chart tu macam mana.
Okay So kita ajar yang dalam chat punya. Sebab tadi kita ajar briefing yang tadi tu. So kita buka chat pula. Okay, so saya akan spend masa untuk buat video ni. Saya akan buka semua pair yang saya dah buka ni. Tak kisahlah berapa pair pun. Kalau goal tak nak tak apa. Goal ni kasar kan. Kita buang goal. Kita buang. Tak payah banyak-banyak lah. Nanti buang masa pula kan. Macam banyak sangat masa makan nanti. Untuk korang tengok. Nanti korang macam aduh bosan lah tengok lama-lama video ni. So kita baik kita ni kan. Kita pendekkan sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macam banyak sangat. GBP ni saya buang sikit lah. Tak kisah tukar GBP ni. Saya jarang trade GBP. GG ni boleh lah kita try kan. So kita akan start dengan pair apa? GA dulu lah. Okay, first thing saya akan cari apa? Kalau saya nak pakai teknik SNR pula. HNS saja. HNS. Head and shoulder sahaja. Kalau saya pakai head and shoulder sahajalah. So first thing, SOP 1. Apa yang saya buat? 1. Buka H4 kalau saya lah. Saya suka trade H4 kan. Kalau korang buka lah time frame korang nak. Tak kisah apa. Boleh. Semua boleh. Tak ada masalah. Tak ada isu pun time frame ni. Tapi ni my opinion dah. Ini pendapat saya. Buka H4 tu kalau saya. Sebab saya nak ajar kan. So kita buka contoh H4. Okay. Bila buka H4. Apa saya buat pula? Saya buka line chart. Okay. Lepas saya buka line chart. Apa saya buat? Cari HNS. Tapi ni based on yang dah jadilah sebab sekarang ni dia tak jadi. Ni kat sini price, current price, harga semasa. So dia tak bergerak kan. So kita cari yang dah jadi based on semua yang ada kat sini. So nanti korang janganlah cakap macam dah jadi boleh lah. Tu tak boleh apa-apa lah. Sebab saya memang mengajar based on yang dah jadi ni. So kalau korang apply waktu current price tu menjadi baguslah. Tak jadi tu minta maaf lah. Sebab saya bagi idea untuk korang pakai. So korang ambil yang baik tu. Jangan ambil yang buruk. Ambil yang baik. Kalau korang rasa berguna, ambil je. Kalau korang rasa tak elok, tak payahlah belajar. Tak payah ambil, tak payah belajar. Betul tak? Ambil yang baik-baik sahaja. Okay, buka line chart terus. Kita cari setup yang ada. Make sure kita nampak biar cantik lah setup tu. Contoh Okay. Tak banyak sangat tak cantik kat sini tapi tak apa, kita tengok je. Okay, dekat atas ni dia buat high, low, dia buat sini high kan. Bucu high, bucu low sini. Ni bucu high kan. Bucu low kat sini. Bucu sini buat apa? High, tinggi. So dah ada 3 dah, high, low, high. Lepas tu kita tunggu dia buat lower low. Maksud dia kena break low ni lah. So dia break lower low dia dekat sini starting dia. Betul tak? Okay, so dah cukup 4 perkara. Ni kita consider samalah, high lah lebih kurang sebab dia kat kawasan high juga. Selagi dia tak break low ni. So bila ada 4 perkara, tick dan dah ada. So kita bertunggu apa? Retracement untuk kita sell dekat high. Macam mana cara nak marking? Cara ni lah paling korang kena belajar. Korang kena alert benda ni. So rugilah kalau korang skip. So bila sell dekat high, sell at high. Saya cakap sell dekat high, bukan sell dekat low. Jangan salah Nanti ada orang cakap saya ajar sell at low. Salah. Saya sell at high. So bila sell at high, kita tengok candle apa yang ada dekat high. Candlestick apa yang ada dekat bucu high. Inilah dia punya rahsia dia. So kita tengok candlestick apa yang ada dekat bucu high. Sini bucu dia kan. Nampak tak? Sekejap kita tengok balik. Bucu high kat mana? Sini kan? So nampak bucu high kat situ. So apa yang korang buat? Letaklah horizontal line. So ni newbie pun boleh trade pakai teknik ni. Tak ada masalah. So dah settle letak kat bucu tu. So lepas tu korang buat apa? Lepas korang marking bucu, marking horizontal line. Horizontal pula. Vertical line. Terbalik Vertical. Vertical lah tu. Betul lah. Vertical line. Dekat bucu. Macam buang masa pula tulisan. Baik kita type, betul tak? Okay, sekejap. Saya type. Okay sikit. Aduh. Marking vertical line dekat bucu.
kat bucu. Okay, lepas makin vertical line kat bucu, kita buka candlestick. Nak tengok candle apa yang ada dekat bucu tu. So kita tengoklah sekarang. Okay, buka candlestick. Candle apa yang ada kat sini? Candle warna, zoom sikit bagi nampak. Candle warna hijau. Okay, so kita dah tahu candle hijau. So macam mana nak marking candle hijau ni? Korang marking body dia. Kalau macam ni pendek sangat, korang bolehlah consider shadow dia sekali. Contohlah kita marking body dia sahaja kan. Body highest hijau ni, sampailah body lowest hijau ni. So korang markinglah satu zone. Okay, lepas marking satu zone, kira zone tu berapa pips. Satu zone kecil ni tak sampai, baru 20 pips. 20 pips sahaja zone dia. So kita tengok, kita delete balik vertical line ni. Kat mana harga yang masuk dalam zone? Sekejap, kacau lah tulisan ni. Okay, so first time masuk dalam zone, ini betul tak? First touch. Saya ajar first touch. Make sure first touch. First touch tu siapa tak tahu first touch, baik tengok cepat-cepat video yang ketiga saya ajar SNR Momentum. Ini teknik first touch juga. Dia melibatkan first touch sahaja untuk fresh. Sebab first touch masuk dalam zone, dia akan bagi satu rejection. Untuk biru teruslah. Bila entry terus biru. Sebab itulah ramai dalam grup saya letak nama apa TTB. Tekan-tekan biru. Tekan-tekan biru. Nampak? Kalau korang tekan terus biru turun. Satu candle, dua candle ni. Tapi ni kita ajar yang ni dulu. So first touch dia masuk, dia reject berapa pips. Satu candle kalau dia close kat sini pun dah 20 pips. Kalau korang hold sampai 2 candle ni dapatlah 90 pips. Okey sangatlah kan. Sebab apa dia reject sampai sini? Contohlah kalau korang entry kat sini, saya tebalkan sikit line vertical ni. Tukar color line. Kita kasih tebal biru ni. So belah kanan kita tak tahu benda ni tak jadi lagi waktu belah kanan ni. Tapi belah kiri kita dah memang already tahu. Dah memang jadi dah. Waktu kita entry sini kita dah tahu dah benda ni kat sini dah ada dah. So kita pun take profit dekat SNR Momentum. Yang saya ajar chapter 3. Itulah sangat pentingnya SNR ni. Sebab SNR Momentum adalah direction kita. Dia juga sebagai take profit kita. So TP1 kita dekat, turun sikit naik banyak. Nampak kan sini turun sikit naik banyak. Sinilah TP1. Ni versi H4 lah. Kalau korang nak cepat pergilah time frame kecil. Kalau H4 dia pergilah TP1. TP1 terus reject. Bukan setakat reject, dia fly terus kat sini. So memang dia fly pergi mana? Dia fly dekat RM, resistance momentum. Naik sikit turun banyak. Ini kalau teknik SNR lah. So kita tak ajar SNR, kita ajar HNS. So kena takut terlari topik pula, baik kita ajar HNS. Sebab saya takut saya cakap benda lain, nanti saya terbawa pula chapter lain kan. Okay, so nampak inilah cara dia. Simple je cara marking dan juga cara nak take profit. Kalau lah korang nak entry take profit korang kat time frame kecil, boleh, tak ada masalah. Kalau sini korang entry, belah kiri ni tempat korang take profit. So tengoklah time frame M15 andai kata nak scalping. Okay, M15 dekat mana kita line kita entry tadi? Okay, sini adalah kawasan kita entry. Kat sinilah. Belah kanan ni baru nak turun. So zoom sikit. Cari yang mana first touch dalam shadow tu kan. Dalam zone sinilah first time dia masuk kat kawasan ni. So dia ke depan sikit. So kita buka line chart. Kat mana yang ada momentum? Momentum ikut korang lah, nak ambil ini sebagai momentum pun boleh. Macam saya dia bukan momentum sebab dia lebih kurang balance, lebih kurang hujan. So korang ambil yang bawah ni ada banyak. Sini ada turun sikit naik banyak. Sini ada turun sikit naik banyak. Sini ada turun sikit naik banyak. Tengok yang mana fresh. Ni fresh tak? Sini fresh ke tak? Sini fresh ke tak? Kita check lah setiap satu. Okay, so satu sini dia, kita boleh kata dia macam fresh tak fresh lah, lebih kurang lah. So kalau bawah ni dia masih fresh sebab kita entry kat sini. So dia turun dekat kawasan yang betul-betul fresh kat sini. So satu lah. So sini masih tak kena. So sini lah TP1 kita kalau time frame kecil. Macam saya suka time frame H1, M30 tu TP saya lah. Untuk SNR Momentum. Tapi kalau macam SNR Momentum first touch lah, tu TP saya. Tapi kalau macam HNS ni,
Biasa saya suka pakai H4 TP atau H1. Itu saya punya lah. Tapi kalau dia tak ada gangguan macam ni, contohlah kalau dia sell di sini, tak ada support momentum ni ataupun engulfing ataupun apa-apalah yang korang sebut kat sini. So biasa kalau tak ada gangguan macam dia akan turun, dia akan break. Tu kalau saya lah. So saya akan hold lah kalau dia tak ada gangguan. Tapi kalau dia ada gangguan, kita akan close awal. Itu contoh satu. So kita cari contoh lain. Buka line chart balik, cari kawasan-kawasan sini. So delete balik. Tapi biar sini, takut kita tersebut lagi sekali. Okay, kita cari yang masih fresh. Sekejap Okay, kat bawah ni dia ada. Okay, kat sini kalau untuk buy, dia buat low, high, low. Alamak buruk lah. Low, high, lower low, bawah kan, lower low. Okay, kat sini belum lagi, higher high tak ada lagi, betul tak? Tapi dekat atas ni dia buat higher high. Cukup tak 4 perkara? Cukup kan, 4 kan? Make sure dia break tau, dia buat low, high. Lepas tu lower low, masuk lower low ni, dia break low ni. Masuk higher high ni, dia break high sini. So korang kena ingat lah, jangan salah faham. Jangan fikir ini higher high, bukan. Ni bukan higher high Nanti korang salah faham pula. So kena betulkan lah, make sure yang jangan salah faham je. So bila ada 4 perkara ni, korang akan entry kat mana? Dekat low, sebab kita nak cari buy. So saya sebut apa tadi? Makin dekat bucu low ni, makinlah vertical dekat bucu low ni. So kita buka candlestick, apa ada candle kat situ? Satu yang vertical punya line tu, candle merah ni, betul tak? So makinlah dekat candle merah ni. Okay, so kita tengok kat mana shadow yang masuk. Sinilah first time dia masuk, so dia naik, betul tak? Kalau saya makin zoom bagi korang nampak sikit lah, takut korang tak nampak kan. So sini first touch dia masuk, betul tak? Ni second touch, dia dah main-main sideways ni, slow-slow dah. So kalau korang entry kat sini, mungkin korang akan profit juga. Tapi korang akan macam kejut apa, senama jantung orang kata. Kejap biru, kejap merah, kejap biru, kejap merah, betul tak? Kalau korang tengok sideways kat situ, nampak tak? So sebab tu saya cakap first touch tu sangat main peranan. Sini sideways korang biru merah, korang tak agak nak hold nak close, nak hold ke nak close. Sebab tu saya cakap first touch main peranan. So first touch kita dekat sini. So dia fly, dia reject kat sini 30 pips. Kalau korang hold naiklah sampai 270 pips, sangat banyak. So macam saya ajar, contoh kalau korang entry sini, letaklah satu line kat sini. Kanan ni tak jadi lagi, kita tak tahu. Tapi kiri ni kita dah tahulah dia jadi. So take profit kita dekat momentum lah. Kalau korang nak time frame kecil, buka M15. So korang cari balik tadi kat mana. So tempat korang entry adalah dekat kawasan ni. Kat sinilah belah kanan ni. So tengok mana satu shadow dia. Depan sikit kan, sini kan. So korang ke depan sikit. Okay, so situlah shadow first time masuk dalam zone. So TP korang dekat mana? So take profit dekat sini ada satu, naik sikit turun banyak, situlah TP 1. Sebab dia buat momentum. Sini dia macam momentum biasa je, tak ada apa? Resistance momentum, dia resistance saja. Tapi sini ada resistance momentum, naik sikit turun banyak. Sini dia buat lebih kurang, naik sikit turun banyak. Bolehlah TP2 walaupun dia tak berapa cantik. Tapi untuk take profit tak kisah SM ataupun RM yang cantik ke tak cantik, boleh, tak ada masalah. Kalau teknik SNR momentum dia lain, dia kena cantik. Tapi kalau untuk take profit, cantik ke tak cantik tak ada masalah, boleh je. So cukup lah kalau korang nak inti sampai TP situ je. So dapatlah kalau korang inti situ, dia memang kena lah kat sini kan. Dia memang akan kena lah. So kalau korang kira daripada sini pergi sini pun dapatlah 70 pip, sampai sini 100 pip. Okay, sangat lah kan. Dapat pun sharp entry. So kalau risiko korang, macam saya ajar biasa, kalau dia break, kalau ni besar sikit risk dia. Kalau dia buka balik yang ni, untuk risk macam ni memang besar bagi saya. Setup ni hit and run, saya boleh katakan sebagai setup hit and run. So kalau dia break, tak ada waktu first touch dia, first time dia masuk, dia terus break macam ni. Break dia, make sure dia break zone ni lah, lower low ni. Dia break kawasan sini, dia break sini by body macam ni.
So cut loss lah, sebab bila dia break by body, dia akan membentuk line chart pun bentuk dia macam ni lah. Kalau sini dia buat line chart dia mesti bentuk dia macam ni. Dia close kat bawah kan. So dia dah selari setup lah, dah break bawah ni. So tak valid setup dia. So kena hati-hati lah. Make sure HNS ni kalau kat sideways tu sangat high risk lah. Nak cari setup HNS. Dia sangat recommend kalau setup yang dah turun jauh, lepas tu buat HNS. Dah naik jauh, dia buat HNS. So tak apa. Okay. So kalau korang kira balik risk korang, kalau sini lah zone korang. 40 pip pun dah besar lah zone korang. So memang sangat besar lah risk sampai bawah ni. So korang kena jagalah MM. Memang setup saya aja semua kena jaga MM. Okay. Tapi sharp lah kalau masuk zone tu. Okay, so kita tengok contoh lain. Ni GBP AUD memang keras sikit setup ni. Kalau nak slow, pair yang tak berapa keras, trade lah pair major pair ataupun pair yang macam lama yang macam gerak pun slow. Macam CHF JPY ke ataupun Euro USD pun dah okey dah. So kita cari lagi contoh. Tukar pair lain, bosan GCAP lah. Okay, GCAP ni kita cari GCAP. Okay, ni saya main ajar je sebab saya pun tak check pun. Saya tak check dulu. Sebelum saya ajar, saya tak tengok dulu dekat mana channel ke apa. Ni saya ajar direct, spontan je. So kalau ada adalah, kalau tak jadi kita tengoklah. Dia kadang tak semua jadi, kadang jadi. So yang penting kalau korang pakai profit tu baguslah. Okay, so kita tengok dekat sini. Dia ada buat satu. Dia buat low. Dia buat high. Lower low. And then dia buat higher high. Kawasan ni lah higher high dia. Start dia break kan. Okay, so entry kita dekat kawasan low. Bucu low sini. So korang akan marking vertical line dekat sini. Dekat bucu. Make sure bucu tu biar betul-betul bucu lah. Sekejap saya edit conteng tu. Tak nampak nanti. Okay, bucu tu kat mana? Bawah ni lah bucu dia kan. Dia tak berapa cantik bucu dia. Tapi tak apalah, ambil lah kat situ. Boleh. So buka candlestick, kita tengok candle apa ada kat situ. Dia candle terlalu kecil, betul tak? Bila candle terlalu kecil, korang boleh consider shadow dia sekali. Atas sekali, paling bawah sekali. Shadow, highest shadow, lowest shadow. Shadow dia panjang tak? Kalau pendek, kita ambil candle lain. Okay, panjang. So kita ambil shadow dia. Shadow dia kat sini kan, highest kan. Lowest dia dekat mana? Sebab kalau makin body, pendek sangat. Zone terlalu kecil. So dah siap satu zone. So markinglah satu zone sini untuk korang by so zone korang risk korang ada dalam berapa pips? 29 pip, 28 pips. So besar untuk, ada orang kata besar, ada orang kata kecil. Depend lah trader kan. Kalau saya kata kecil. Sebab saya dah biasa pakai time flash 4 ni. So first touch, saya ajar apa? First touch, hit and run. Saya ajar hit and run. Entry je dekat sini bila masuk zone. So dia masuk sharp dan dia reject. So take profit kalau macam mana? Bila korang entry korang dekat sini, saya marking lah. So sini adalah kawasan entry. Kanan ni kita tak tahu dia dah jadi ke belum waktu tu lah. Tapi kiri ni dia dah jadi. Dah memang jadi dah. So kita pergilah time frame kecil untuk kita cari dekat mana take profit kita. Kalau time frame besar ni, take profit kita zoom sikit. Kat sini ada naik sikit, turun banyak. Sinilah TP1 kita versi H4. Sini take profit ke? Sini momentum bukan kan? Sini momentum tak? Naik sikit, turun banyak. Sinilah momentum. So TP2. So kalau H4 memang kena lah kan. So korang dapat lah kalau korang entry sini. Sampai H4 sini pun dah 70 pip, 80 pip. Kalau hold dapat 200 pip. Memang kau lah setup ni. Sebab dia setup yang sharp. Tapi pergi dia jauh. So memang sangat apa orang kata, mind blow lah. Walaupun teknik simple sahaja, satu teknik ini sahaja. Tapi kita pergi time frame 15. Kita nak tengok time frame 15 punya take profit. Kalau untuk yang scalping lah, kalau orang yang nak scalping kan, kalau dia tak kental nak hold lama. Sebab kadang-kadang kalau kita hold lama-lama, nak biru lama tapi tak berani nak hold, bila merah dah nak close dah kan. So tu sangat normal lah. Tu tak apa, tu memang normal. Okay, so first time dia masuk dekat depan sikit lah. Kalau kita adjust, so sini lah first time. So buka line chart.
take profit kita dekat mana? Dekat momentum. Dia naik sikit, turun banyak. Ni teknik chapter 3 Siapa tak faham tu tengok balik chapter 3 dulu, baru faham. Sini naik sikit, turun banyak, TP2. So kalau cari atas sikit, kat sini boleh. Naik sikit, turun banyak. Naik sikit, turun banyak kan, TP3. Kalau dah cukup TP1 dah okey dah. Macam tu lah maksud dia. So korang tengoklah dia punya pergi dia. TP1 pun boleh pergi sampai 50 pips. So okey sangat lah kan. Tu nanti korang kena try sendirilah dekat chart masing-masing. Ni saya bagi idea. So saya bagi idea, maksudnya korang kena pakai lah, kena apply. Dan lagi bagus kalau korang trade guna ni tanpa gabung lah teknik lain. Nanti korang pening bila teknik lain kata sell, korang teknik ni kata buy. So nanti pening-pening kepala pula kan. Make sure biar satu teknik dulu. Kalau SNR momentum saya ajar tu, pakai tu dulu. First touch biar korang mahir. Daripada mahir, gabung pula teknik HNS ni. Lagi bagus. Sebab HNS ni gabung SNR momentum sebagai take profit korang ataupun direction korang. Sangat bagus. So ni pun dua ni saja dah boleh buat korang profit banyak-banyak dah. Ni tapi kecil lah. Ni kalau orang ajar ni mahal ni kalau bayar. Kalau orang nak scam korang ni beribu-ribu pun boleh. Tapi saya ajar free je. Buat apa nak ajar mahal kan. Benda free ni kita boleh ajar, tak ada masalah. Simple je nak ajar, takkan nak charge mahal kot. Melainkan macam dalam group saya ajar tu, saya charge bukan apa, sebab terlalu banyak input yang saya share. Takkan saya nak bagi free semua. Nanti macam bazirlah masa saya bagi video banyak-banyak tapi tak ada apa, macam bazir masa, macam nak cakap faham lah kan. Kalau korang mengajar mesti korang kena ada bayaran untuk masa korang spend tu. Itulah maksud saya. Jadi murah je saya ajar. Biasa standard saya charge 200 lebih je. Itu kalau harga yang latest lah untuk intake. Setiap kali intake saya memang harga murah. Tu kalau saya ambil student lah. Tapi kalau saya tak ambil student, memang harga standard memang 600 ke atas lah. Tu mahal. So student bila open intake dalam group channel tu, itulah waktu yang harga promosi. So rugilah siapa tak ambil waktu tu. So ini contoh kita tengok kat atas ni. Dia ada buat HNS lagi. Dia naik sikit. Maksud dia buat high lah kalau bucu ni. Turun. Dia buat low, high, low, bucu high, bucu low, bucu high, high. Sebab dia break high. And then dia buat lower low. Bawah ni lah lower low. Ataupun sini. Tak kisahlah mana-mana pun kan. So lepas tu kita buat apa? Kita akan entry dekat high, sell. So saya ajar tadi, buat apa kita nak buat apa masa kita dah tahu sell kat high tu. Kita makin bucu. Letak bucu high tu kat sini. Kita tengok candlestick apa ada kat situ. Candle warna yang tu nampak kan? Yang candle ni kan kecil ni. So korang makinlah satu zone. Sini satu high. Sini satu low. Okay, so korang buatlah satu zone untuk korang entry sell. First touch. First touch tu sangat penting. Tekankan dalam fikiran korang first touch. Saya selalu ajar first touch ni sebab saya suka hit and run first touch. First touch ni adalah harga yang fresh. Harga yang saya boleh sebut sebagai harga yang masih dara. So secara bahasa yang paling okey lah nak faham kan. First touch. Dia punya profit tu boleh kata 90% lah. Tapi second touch 50-50 boleh pergi. Maksudnya boleh profit, boleh merah, boleh break zone. Kalau kali ketiga, touch kali ketiga, saya cakap boleh berani cakap lah dia akan break lah zone korang tu. So I risk lah. Okay, so ni first touch korang, betul tak? Sharp, shadow masuk dalam zone dan dia akan reject. Bukan dia akan reject, dia dah reject kat situ. Rejection dia bagi 50 pips kalau sampai sini sahaja masa dia nak close candle tu. Tapi next candle dia open, dia terus junam 120 pips. Sharp kot tapi dapat 120 pips. So sangat berbaloi lah. Betul tak? Sharp tapi berbaloi untuk korang entry kat situ. Risk korang besar lah kalau dia break higher high sini. Higher high kat sini, betul tak? So dia break je kat kawasan sini, highest ni, tu cut loss lah. Ataupun SL korang kat sini lah 50 pips juga. Tapi kalau korang takut nak besar sangat 50 pips tu,
break zone ni korang cut loss je. Make sure break body lah. Tu kalau paling nak minimize loss lah. Tapi jangan merasa macam sedih kalau tiba korang dah apa korang dah cut loss tiba dia junam. Tu bahaya sikit lah. Nanti korang sedih pula bila dia junam tu. Sebab tu saya sanggup. Risiko saya sanggup tahan sebanyak 50 pips. Tapi saya jaga MM. So janganlah korang full margin dalam ni. Walaupun korang tahu tu sharp entry tapi korang full margin dulu. Kalau tak jadi korang ada MC. So sayanglah duit tu. Betul tak? Kita trade ni biar long term. Jangan korang nak cepat kaya tapi korang trade lah biar konsisten hari-hari profit. Tapi sebabkan hari-hari profit tu korang kaya. Kena ingat tu je. Jangan trade hari ni nak kaya esok dah MC. Sayanglah duit kan. Duit kot. Siapa je senang cari duit sekarang. Lagi PKPB ni semua kan. Krisis COVID ni tak habis lagi. Akan datang tahun 2021 kita tahu apa jadi kan. Baik korang jaga duit tu betul-betul. Saving betul-betul. Trade ni biar buat cari duit makan dulu ke apa ke. Buat survive dulu kan. So macam ni kita tengok lagi contoh. Ni siapa dia ada dua apa. Higher high dia ada 2 kali kan. Ni macam dia pelik sikit. Tapi kita tengoklah try loh. Dia buat high. Low. Higher high. Waktu ni lah dia main macam bentuk macam ni kan. Tapi lower low dia kat bawah ni. Dia baru break buat lower low. Selepas dia main-main kat sini baru dia break. So kita try lah makin dekat high ni. Bucu high tu. Sebab kita nak sell. Korang kena bezakan lah sell punya setup dengan buy punya setup. So bucu sini korang makin. Kalau nak makin sini boleh. Tak ada masalah. Tapi saya akan ambil yang latest punya. Sinilah. Saya tak ambil yang ni sebab dia dah tak fresh. Kita ambil yang masih fresh. So tengok candlestick apa kat situ. Candle hijau. Kecil je hijau tu. Letaklah zone dia. Satu high dengan low. So kita letak adjust betul sikit. Kalau rasa kecil sangat zone tu, makinlah shadow dia sekali. Kalau saya ambil body dah okey dah. Shadow pun boleh. Shadow dia atas ni kan. So kalau shadow ni besar lah sikit zone korang. Tapi kalau saya sini boleh, shadow boleh. Tak ada masalah. Ikutlah kat korang mana yang korang selesa. So zone ni berapa pips? Agak-agak berapa pips zone ni kalau kita kira balik dalam 16 pips, 17 pips je. Tak besar pun, 15 pips je zone ni. So korang entry sharp. Tapi korang profit kalau sampai sini pun dapatlah 30 pips. Hold sampai sini 140 pips. Macam saya ajar kalau macam just in case korang lupa kan. Saya letak balik sini. Satu line ni. Maksudnya kanan ni tak jadi lagi. Kiri ni dah jadi. So take profit based on momentum. So cari momentum. Kat sini macam dia ada momentum sikit kan. Kalau tak jelas buka time frame kecil. H1, M30 ke. Tu kalau take profit lah. So sini tadi korang entry. Ni adalah zone korang entry. Buka balik candlestick tu. So sinilah masuk zone first time dalam ni kan. Lebih kurang lah. So take profit korang dekat momentum. Carilah momentum yang ada. Kalau sini pun momentum tak cantik ke apa, korang pergi time frame yang cantik sikit momentum dia. Yang 15 ke. Kalau saya akan cari yang cantik lah bagi saya puas hati. So buka balik candlestick. First time masuk kat mana? Check balik. Samalah. First time masuk kat sini. Shadow masuk first time masuk tu maksudnya shadow yang kali pertama masuk. Sini lah. So take profit korang dekat sini turun sikit naik banyak. Sini kan SM support momentum. So situ TP1 kita. Sini turun sikit naik banyak. TP2 kita. Sini bukan. Sini turun sikit naik banyak lebih kurang momentum. So boleh lah sini TP3. So kalau cukup lah TP3 tak payah banyak kan. So okey lah tu. So bila sampai sini TP1 dia pergi dah kena 38 pips. TP2 pun kena 50 pips. TP3 kena 100 pips. Okey lah kan. Memang okey sangat lah kalau TP sampai 30 pips, 40 pips, 100 pips. 30 pips pun orang dah suka lah kalau dapat, betul tak? Sebab orang kadang-kadang dia susah tau. Even nak dapat 2-3 pips nak biru pun susah. 10 pips pun susah nak biru sebelum ni lah. Orang susah nak dapat kan. Even saya lah sebelum saya pandai teknik-teknik saya ni, saya nak belajar sendiri pun susah. Sebab saya nak biru pun 10 pip pun saya susah nak biru sebelum ni lah. Sebab kalau biru 10 pip saya dah IP dah. Uish, seronok gila lah. Padahal saya tahu ada orang lain dah 100 pip biru. So macam
kita tengoklah kemampuan kita kan nak berapa pips. Okay so kena banyakkan belajar lah untuk kita improve diri kita. Sebab kita tahu kalau kita orang lain boleh, kita pun boleh. Tak ada masalah pun. Okay, jap. Okay, so ini contoh. Okay, so kita tengok lagi pair lain pula. Ada 3 lagi. Kita pendekkan sikit lah. Ni AU ada 2. Cukup lah tu. Delete satu. Okay, pair AUD USD. Buka line chart. Ni H4 delete balik. Ni lama punya. Okay, buka H4. Kita cari AU. Tak cantik pula. Sekejap. Zoom sikit. Okay, dekat bawah ni. Dia buat low. Low. High. Lower low, higher high. Cantik tak setup dia? Sangat cantik. Cukup tak 4? Cukup 4. So nak marking dekat low. Sinilah low bucu ni korang kena marking untuk korang buy. Marking bucu, letak vertical line dekat sini. Bucu low. Buka candlestick, tengok candle apa kat sini. Candle merah. Marking candle merah, higher sampai lowest. Letak shade, letak satu zone. Zone ni rectangle Kokot lah orang tak tahu ni apa kan. So first time masuk zone, apa dia? Candle first touch masuk zone dekat sini, betul tak? Adjust sikit bagi nampak. Okay. So first time dia masuk sini buat high, dia pullback dia dekat sini, betul tak? Kalau korang nampak lah. Saya zoom sikit. Sini ada shadow dah sebenarnya. Dia dah masuk dah first time kat situ. Ni korang nampak lah, sharp memang sharp. Tapi kalau saya consider sini sebagai first time dia masuk. Ni adalah second time. Second touch lah. Kali kedua dia masuk. Kali ketiga, nampak tak dia break? 3. So korang kena bezakan first, second, third. Kenapa dia break waktu kali ketiga? Sebab dah tak fresh. Second time dia naik sebab 50-50. Saya kata dia boleh pergi, boleh tak pergi. Maksudnya boleh break lah. Ataupun boleh pergi. Boleh pergi tu maksudnya boleh biru ataupun boleh break. First touch, biasa memang akan reject dulu first touch. Tapi kita check dulu. First time kita entry kat sini. So kanan ni adalah tak jadi lagi waktu tu. So kiri ni kita punya take profit. Maksudnya ada tak momentum kat H4 ni? Kalau H4 momentum resistance tak ada. Bila tak ada, kita cari kat time frame kecil. Kalau korang nak cari kat atas ni tu memang melibatkan time frame daily, weekly lah. Kalau contoh kita nak pakai daily punya type take profit buka daily. Okay, kita start entry kat sini, kanan ni. So kita zoom out sikit, cari yang paling kiri ni. Susah cari ni. Okay, jauh sangat. Okay, kita ni sikit. Ada tak momentum dekat daily? Ada kan? Naik sikit, turun banyak. Sini TP1. Ni kalau versi daily lah. Saya tukar color lain bagi color hijau ni take profit kita. TP1, naik sikit, turun banyak. TP2. Ni kalau daily. Kalau weekly, korang buka weekly. Ada tak dekat weekly? Saya zoom sikit. Nanti korang pening pula nanti. Okay. So weekly terlalu besar lah. Kalau weekly naik sikit, turun banyak. Sinilah momentum dia. Dia sama je dalam zone daily juga yang tadi kita marking. So okay lah, pergi balik H4 tadi. So take profit kita nampak tak dekat hijau ni? Hijau ni yang saya marking apa tadi? Dekat daily, betul tak? So bila kita entry first time dekat sini. Okay, sini saya conteng balik. Alamak, hilang pula tadi daily. Okay, daily anggaran dekat sini lah tadi kan. Ada 2 line lah. 1, 2 daily yang saya marking. So first time kita entry kat sini. Dan take profit kita kena dekat daily. First daily yang momentum. That's why dia reject sikit. Betul tak? Dia reject shadow tu kan. So TP1 dah kena. Take profit 1 lah. TP1. So TP2 nampak tak dia pergi? TP2 daily punya. Pergi lagi sekali. So kenalah TP kita, take profit kita. Tapi dia waktu ni dah dia pull back lagi sekali. Ni kalau versi daily, saya tak kental lah pakai daily ni nak hold kan. Kalau H4 ada sedap sikit. Sebab H4 lagi saya okey lah kalau nak take profit. Tapi H4 pun kita kira lah H4. Satu candle H4 pun 4 jam. Sanggup ke 4 jam, 8 jam, 12 jam, 16, 20, 24, 28,
32. Penat lah nak tunggu kan. Kalau korang jenis sanggup tunggu berhari-hari, boleh, tak ada masalah. Tu terpulang lah masing-masing. Kalau rasa sabar tu baguslah. Sebab ada orang dia tak sabar kan nak trade. Okay, kita tengok contoh lagi. Kat tepi ni dia ada buat satu lagi. Ni delete dulu yang ni. Dia pening korang kan. Banyak sangat. Okay, sini dia buat low, dia buat high, lower low. Sini ada break kan. Lepas tu dia break high. Jadilah high. So makin korang dekat low, bucu low. So makinlah dekat bucu low sini. Ni delete pada atas ni. So sini ada candlestick apa? Candle merah. So terlalu panjang lah candle merah ni. Okay, so bila terlalu panjang tu, itulah zone korang. Besar tak zone ni? Kita kira lah siap-siap zone ni. Berapa besar zone ni? 30 pip je. So tak adalah besar mana. So first time dia masuk zone, nampak tak ada shadow dekat sini? Sinilah first time dia masuk zone. Lepas dia buat higher high kat sini, terus dia pull back kat sebelah tu. So memang ni antara setup yang laju lah. Kat sini higher high. Betul tak? Low, high, lower low, higher high. Bucu ni adalah higher high. Next candle bucu tu, dia pull back di dalam zone terus. Inilah. So dia buy. So dapatlah profit. Kalau korang entry sini first time pun 30 pips. Hold lah sampai sini 60 pips. Macam take profit saya ajar pakailah momentum tadi tu. Tu korang kena tengok balik lah. Kena belajar. Make sure mahir chapter 3. Baru boleh faham apa itu momentum. Okay. Okay, last saya ajar Euro JPY. Banyak sangat nanti kan. Okay, so kita ajar ni last Okay, buka H4. Okay, pesanan saya jangan cari kat sideway macam ni. Nampak tak? Ni sideway kan? Sideway ni memang boleh tapi makan atas bawah lah. Senang cerita saya boleh katakan sideway ni, korang akan jumpa setup buy ada, setup sell ada, setup buy ada, setup sell ada. Itulah sideway maksud dia. Kejap buy, tiba tukar jadi sell. Itulah maksud sideway. Saya cari setup pair lain lah. Euro, sekejap Kita tengok sikit pair apa ada. KEA. Okay, buka H4 kita cari. Buka line chart terus. Okay, zoom sikit. Okay, dekat sini korang nampak ada banyak setup. Dia buat high. Dia buat low. Dia buat higher high. Dia buat lower low. Cukup tak 4? Cukup. 4 perkara. Siap. Ada bos. Siap. So kita entry kat mana? Dekat high. Sinilah entry kita. Macam mana nak main entry? Marking bucu high. Letak vertical line dekat sini. So buka candlestick. Tengok candlestick apa ada dekat situ. Ada candle hijau. Marking lah body hijau. Okay, lepas dah marking body hijau, apa kita buat? Kita marking lah satu zone. Zone kita dekat zone line hijau ni. So nampak tak dia bagi sharp entry dan dia bagi rejection. Bukan setakat rejection, sebatang candle junam. 170 pips. So sangat berbaloi lah. Okay, kita cari lagi. Dia buat lagi kat sini. High, low, higher high, lower low. Cukup tak 4 perkara? Cukup. Ada tak high? Sebab kita nak sell. Adalah sini. So makin bucu high. Sini adalah bucu high. Buka candlestick tengok candle apa yang ada. Candle ni kecil je. Bila candle kecil sahaja, kita consider sekali shadow dia. So tengok shadow dia. Panjang kan? Consider lah shadow dia highest sampai lowest. Highest body boleh. Highest sini pun boleh. Tak ada masalah. Kalau saya akan ambil body dia. So marking satu zone. So nampak tak ada sharp entry. Masuk dia junam. Dapat lagi sharp. Bukan setakat junam. Dia junam dia pun 2 candle ni dah banyak dah. Dapat lagi 200 pip. Okay, cari lagi. Kalau tak puas hati kita tengok lagi. Dia buat high. Dia buat low. Higher high. Lower low. Dia break, betul tak? So entry kita dekat high. Bucu high ni kita nak marking. Sebab kita nak tengok candlestick apa ada kat situ. Okay, buka balik candlestick. Nampak tak ada candlestick kecil je? Kalau nampak, kita consider lah shadow dia sekali. Shadow dia panjang. Letaklah sini shadow dia. Sampai sinilah. Saya suka marking situ macam tu kan. So dekat mana first time dia masuk? First time dia kat sini, betul tak?
So dia punya first time dia pun kalau terlalu sharp ni, kalau letak PO memang takkan kena. Tapi kalau Junam 50 pip Junam. Sebab ni kan dia Junam net scandal ni, tapi dia naik balik. Ni second touch lah orang sebut. Saya sebut second touch. Ni first touch, ni second touch. Ni sangat-sangat setup ni sangat laju. Hit and run. Kalau tekan-tekan biru. So sangat laju kan. Cari lagi kalau ada. Ni sell. Cari ada buy tak. Sekejap Sell di sini ada satu sell. Tapi ni sideway ni. Kita cari buy. Delete balik yang ni semua. Okay, kalau buy. Dia buat low, high, low, high. Terlalu tinggi high dia, betul tak? Bila terlalu tinggi, ni saya pesan awal-awal lah. Sebab kalau dalam student saya, mungkin saya boleh pesan dalam group student. Tapi kalau yang bukan student saya, baik saya pesan awal-awal untuk korang alert benda ni. Bila high dia naik terlalu tinggi macam ni, dah 260 pips naik dia, tapi tanpa dia pull back. So bila dia pull back balik, dia akan naik je sikit lah. Maksudnya dia tak boleh nak mampu nak teruskan naik lagi 300 pip yang baru, tak ada. Maksud dia contoh lah, kita akan buy kat mana? Dekat low kan. So makinlah bucu low ni, kita tengok candlestick apa yang ada kat situ. Merah. So makinlah merah ni. So bila dah makin merah tu, tengok kat mana masuk dia. Sini, betul tak? First time dia kan. Sini zone kita buy. So bila kita buy, dapatlah kita entry sampai sini pun dah 40 pips. Kalau korang berani hold, dapatlah 100 pip. Tapi dia tak adalah dia nak naik lagi 500 pip ke 300 pip. Tak ada, sebab dia dah naik awal-awal ni, dia dah naik jauh dah. So jangan expect dia naik akan jauh lagi. Dia akan naik sikit je. Dia akan turun balik lah. So sini korang tengok lah, first touch, dia dah banyak touch kat sini, dah sideway dah kat situ kan. So that's why dia break sampai sini. Tapi take profit macam saya ajar, pakai time frame kecil untuk take profit ataupun H4 sini tak ada. Time frame kecil lah akan berguna untuk korang. Hit and run lagi bagus. Kalau korang rasa dah biru dah cukup profit korang, close je. Kan sedang, tak pening sangat. Bila biru dah sampai target tu, close lah. Make sure korang kena ada target lah, berapa dak sehari. Kalau ada orang tu nak 10 USD sehari, tiba-tiba dia dapat 100 USD sehari. So berbaloi lah macam tu. Tapi bila dah terbiasa 100 USD sehari tu, dia terlupa target dia 10 USD sehari. So tiba-tiba 100 USD tu dia rasa tak cukup. Kata macam tak cukup lah, nak lagi lah, nak 1000 pula. So dia macam tamak tau. Bila tamak tu tiba dia MC satu hari tu. So sangat rugilah sebab dia terlupa target dia. Dia tak ikut target dia. Melainkan bila modal equity dia dah besar, balance dia dah besar, tak apa, tak ada masalah pun nak dapat besar. So kita nak profit ni biarlah ikut kemampuan kita ataupun sama dengan modal kita tu. Dapat 100% daripada modal, okey lah kan sehari. 10 USD modal, dapat 10 USD profit, okey sangat lah tu. Okey lah, saya rasa itu je lah untuk teknik yang kali ni. So pesan saya, make sure korang backtest lah selalu. Kalau ada apa-apa yang kurang tu, saya minta maaf lah awal-awal. Kalau ada terkasar bahasa pun sama, saya minta maaf. Tapi apa pun saya nak cakap, guna teknik ni biar betul-betul lah. Biar apa, orang kata practice selalu, tak masalah. Gabung je, apa yang saya ajar tu gabung. Tapi tak semua saya boleh ajar sebab saya akan ajar semua melalui dalam group student saya lah. So kalau korang nak tengok feedback student semua, saya dah share lah dekat awal-awal video tadi tu. So korang tengoklah daripada situ. Itu sangat penting untuk korang tahu. Sebab daripada student saya pun, dia orang banyak berubah, banyak yang dah ubah dari segi trade lah. So apa yang saya ajar ni akan membuka minda orang lain untuk trade forex dengan lagi cara yang paling senang. Sebab kalau macam sebelum ni, bukan nak cakap apa, tapi saya sendiri yang belajar dalam YouTube mengenai teknik HNS ni, orang ramai, saya boleh perasan lah, semua mostly saya boleh kata 9 daripada 10 ratio orang ajar HNS ni melalui candlestick sahaja. Tak ada pun orang yang ajar pakai line chart. Kalau ada tu mungkin boleh kira lah berapa orang je. So kalau macam ni pakai bentuk
candlestick macam ni, saya pun tak nampak macam terlalu besar. Contohlah kita nak cari kat mana high, mana low dia, mana high dia. Orang akan fikir pattern tau. Kalau macam ni mungkin nampak macam pattern besar ni. Oh sini mungkin high. Kalau ni lah, kalau ikut pattern besar, sini mungkin low bawah ni. So macam pening tau. Saya pun pening tengok. So sini mungkin high. So besar ni, oh ni low kot, besar kan. So kalau entry dekat high, so sinilah masuk zone. So nampak tak terlalu besar? Besar sangat kan. So korang cari, biasa orang ajar orang akan cari macam, oh sini ada engulfing. Mungkin dia akan pakai engulfing lah kot macam ni kan. So masuklah zone. Tu cara orang lain ajar lah. Tapi terlalu complicated lah sebab besar. Macam ni kan, saya pun tak berapa nak nampak sangat action dancer. Tapi kalau dah biasa pakai je lah, tak ada masalah. Asalkan korang profit. Tu je. Tak profit, korang try lah teknik saya. Kukul lah profit. Tak profit tu jangan lupa belanja kan. PM lah tepi cakap ID saya kat Telegram chillax07. So kalau profit tu cakap lah belanja kan. Nanti saya okey je, tak masalah. Okay, so harap membantulah teknik-teknik ni. Okay. So rasanya itu sahajalah kot. Mungkin kalau saya terlepas panas, saya akan tambah satu slot kosong tambahan video ke apa ke kejap lagi. Tapi apapun, semoga berjaya lah. Good luck dalam trading. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Tapi jangan lupa subscribe. Dah tengok tu, tolonglah subscribe sekali-kala tu. Support lah. Saya ingat juga nak tengok subscriber saya 10,000 kan. Sebab tak sampai 10,000, baru 7,000 lebih. Saja nak jadi YouTuber sekali-sekala kan. Buat apa? Orang kata YouTuber part time. Macam tu lah. Tak berharap pun. Tiba-tiba pula naik follow banyak kat YouTube ni. Saya pun tak sangka sebab niat kita nak share melalui YouTube. Sebab saya nak share dalam channel. Tapi platform channel ni tak berapa menarik untuk saya share video-video saya. So baik saya fikir mungkin YouTube sangat membantu untuk orang yang tak masuk dalam channel saya pun dia boleh tengok. So mostly yang saya perasan lah, orang Brunei ada, orang Singapura, Indonesia, dia orang tengok, tiba-tiba dia orang boleh tengok video saya. So maksudnya dia orang nampak video saya ni membantu dia orang lah. Tu sangat bagus lah kalau saya buat macam ni. Sebab tu saya teruskan buat yang macam ni. Tapi kalau ada apa-apa masalah boleh beritahu saya. Boleh drop your comment. Korang komen lah apa-apa yang korang nak. Saya tak kisah pun, saya baca je. So kalau membantu, korang komen yang membantu, yang baik-baik. Tapi make sure positif lah. Biar mata sejuk lah memandang supaya saya akan datang nanti saya akan share lagi benda yang best-best. So kalau korang komen benda yang tak best, saya pun tak best nak share, betul tak? Okay, so itu je lah. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat malam. So dah malam ni. Okay, baik. Terima kasih.